Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti situ dulu kan? Bismillah dah kita huraikan. Masuk mukaddimah kitab. Mukaddimah pengarang kitab ni Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya dengan Syekh Omar Yusuf. Ni dua orang yang mengarang kitab ni, dua orang. Satu Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani bin Yahya, seorang lagi Syekh Omar bin Yusuf. Kata dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni saya nak huraikan mukaddimah kitab ni tuan-tuan ya. Baik, sebab dalam ni, dalam mukaddimah ni banyak sangat rahsia yang terkandung di dalam mukaddimah ni tuan-tuan. Baik, kata dia, alhamdulillah, segala puji tertentulah bagi Allah. Baik tuan-tuan kita tengok dulu satu persatu kalimah ni. Alhamdu, kalimah alhamdu ni tuan-tuan, kalau kita mengaji bahasa Arab, kalimah ni kalimah menunjukkan satu, mufrad. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan kalimah ni mufrad. Maksud mufrad tu ialah kalimah tu menunjukkan satu, mana satu puji ajalah. Tapi kenapa tuan-tuan kitab kitab Jawi lama ni kadang-kadang ada terjemah alhamdu tu dengan puji-pujian itu, ataupun ada yang menterjemah segala puji itu, dan ada yang terjemah puji itu. Jadi ada tiga terjemahan tuan-tuan. Adakah semuanya salah, ataupun semuanya betul, ataupun ada yang salah, ada yang betul? Maka jawapannya tuan-tuan, semua terjemahan tu betul belaka. Cuma kita nak susun. Kalau yang terjemah segala puji ataupun terjemah puji-pujian, itu menunjukkan banyak puji tu.
Tapi kalimah tu satunya. Kalimah tu menunjukkan mufrad. Macam mana timbul jadi jamak ataupun jadi banyak ni? Peranan alif dan lam. Alif lam yang ada pada alhamdu tu, alif lam tu membatalkan makna mufrad, jadi makna dia jamak. Sebab itulah kebanyakan daripada ulama Melayu kita ni terjemah alhamdu tu segala puji, menunjukkan banyaklah puji tu. Baik, banyak-banyak tu puji ada berapa? Setelah ulama ni tapis, maka puji itu terbahagi kepada 4. Sebab kalimah ada alif lam tu lah. Alif lam masuk pada kalimah hamdu tu, jadi dia membatalkan makna mufrad atau makna singular. Dia jadi makna plural. Tu bahasa Inggeris lah. Jadi makna dia jamak. 4 puji. Mana? Yang pertama puji qadim bagi qadim. Qadim yang qadim tu Allah lah. Allah puji diri dia sendiri. Yang kedua puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala yang qadim memuji hamba dia yang baharu. Memuji hamba dia yang ada permulaan barulah. Itu puji qadim bagi hadis. Dan yang ketiganya ialah puji qadim, puji hadis bagi hadis. Kita yang baharu, hadis-hadis tu baharulah, makhluk lah. Kita yang baharu ni memuji akan sama-sama kita. Kita puji sama-sama kita. Kita puji Pak Mat, kita puji Mak Siti, kita puji kawan-kawan kita ni. Maka puji-puji tu termasuk dalam alhamdu ni. Dan yang keempatnya ialah puji hadis bagi qadim. Kita yang baharu ni memuji akan zat Allah Ta'ala. Baik, keempat puji ni tertentulah untuk Allah. Lillah tu mana segala puji tu, tertentulah puji tu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kalau kita puji sahabat kawan kita ni sekalipun, maka puji tu ialah untuk Tuhan kita yang menjadikan dia. Contohnya, si A ni dia puji B. Allah, kau ni baiknya B. Baiknya kau B, kata A. B yang baik tu siapa yang jadikan dia baik? Allah. Maka yang berhak menerima puji tu B ke Allah? Allah lah, sebab Allah yang buat B tu jadi baik. Maka 4 puji kesemuanya ni kembalilah kepada Allah Ta'ala. Baik, puji tu makna apa? Apa makna puji? Dalam kitab Aqidatun Najin, dia sebut puji tu ialah zikrul khairi, menyebut kebaikan. Menyebut kebaikan ala sabilit ta'zim, di atas jalan membesarkan, di atas jalan menghormati, bukan atas jalan perli, bukan atas jalan sayyi'ah, atas jalan izzat, atas jalan menyakiti. Yang itu bukan puji. Ada tak orang dia sebut baik tapi bukan puji, anak perli. Oh, nama apa? Orang nama tu jawab apa? Perkataan tu macam kita perli. Allah, cantiknya engkau ni, padahalnya kawan tu tak cantik. Kita sebut cantik tu atas jalan izzat, atas jalan nak menyakiti. Itu namanya apa? Itu namanya perli. Yang itu hukumnya apa? Haram. Tapi kalau kita puji ala sabili ta'zim, yang tu dapat pahala tuan-tuan.
sebab boleh mengeratkan persahabatan. Kita puji kawan kita ni baiknya, kau ni baiknya, itu puji macam tu dapat pahala, sebab atas jalan nak membesarkan dia, mana nak memuliakan dia, tuan-tuan. Itu lain. Nampak tak? Baik. Jadi itulah faedah kita mengetahui puji itu ada 4. Kalau Allah puji diri sendiri, diri dia sendiri Allah puji, yang tu layaklah. Kemudian Allah puji makhluk dia, puji tu pun kembali pada dia. Ada ke Allah puji makhluk dia? Ada. Allah sebut dalam Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba tu ialah hamba yang paling banyak taubat. Ini Allah Ta'ala memuji Nabi Ayub alaihi salam. Tu dia puji. Jadi Nabi Ayub tu makhluk lah, hamba dia lah. Itu kata Allah Ta'ala memuji yang baharu tu. Ini kalau ada Allah Ta'ala puji Rasulullah, Allah puji, puji tu kembali kepada dia juga. Kalau kita puji sama-sama, kita kembali pada dia juga. Kalau kita puji Allah pun kembali kepada dia juga, tuan-tuan sekalian. Baik. Siapa dia Allah ni? Rabbil alamin. Siapa dia Allah tu? Rabbil alamin. Tengoknya, Rabbi ni kan, kalau guru saya dia tak berapa suka ataupun dia tak berapa senang kalau kita terjemah dengan makna Tuhan. Rabbil alamin tu biasanya kita terjemah Tuhan sekalian alam kan. Tapi kalau guru saya dia tak terjemah Rabb dengan makna Tuhan, tapi dia terjemah Rabb dengan makna yang mentadbir sekalian alam. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Sebab Rabb tu daripada perkataan Rabba yarubbu tarbiyatan. Tarbiyah tu apa, tuan-tuan? Tarbiyah tu maksudnya mendidik. Jadi Allah Ta'ala ni lah yang mendidik, yang membesarkan, yang apa? Yang memberi kemewahan. Rabbi yang mentadbir sekalian alam. Bila sebut sekalian alam di sini ni, siapa? Bila sebut alam di sini, tuan-tuan, kullu ma siwallah, tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu alam lah tu. Malaikat tu alam, manusia tu alam, langit dan bumi tu alam. Semua tu siapa yang tadbir? Allah Ta'ala lah yang mentadbir. Sebab itulah Rabb dengan makna yang mentadbir, yang memerintah sekalian alam. Setengah-setengah orang dia terjemah Rabb dengan makna Tuhan yang mentadbir. Boleh juga. Ataupun Tuhan sekalian alam, boleh juga. Tapi sebabkan guru saya ni, tuan-tuan, dia mahir dalam ilmu bahasa ni, dia kata Rabb tu bukan makna Tuhan. Dia kata Rabb tu daripada perkataan Rabba yarubbu tarbiyatan. Dia kata Rabb dengan makna yang mentadbir ataupun yang memerintah. Baik. Kemudian kata dia, itu mukadimah secara ringkas saya terjemahkan dan saya hurai, tuan-tuan. Baik. Kemudian kata dia, wassalatu wassalamu. Ini salawat. Ini salawat atas Nabi ni. Wassalatu wassalam ni salawat. Tengok ya, tuan-tuan. Baik. Bila kita sebut salawat, maka tuan-tuan, yang salawat atas Nabi ni apakah manusia sahaja? Tak. Kenapa? Kerana dalam Quran sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang berselawat atas Nabi ni, tuan-tuan,
Yang pertama Allah sebut diri dia. Innallaha wa malaikatahu. Dia sebut Allah dulu, diri dia dulu. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Maknanya Allah pun selawat atas nabi, para malaikat pun berselawat atas nabi. Lepas tu Allah Taala seru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu atas nabi dan ucapkanlah salam. Jadi maknanya manusia pun diseru oleh Allah untuk berselawat atas nabi. Soalnya tuan-tuan, selawat daripada Allah dengan salawat daripada malaikat, adakah sama pengertiannya? Adakah sama maknanya? Maka jawapannya tuan-tuan, tak sama. Kalau Allah Ta'ala yang salawat dengan datang daripada Allah, maka maknanya lain daripada salawat yang datang daripada malaikat. Begitu juga dengan salawat yang datang daripada manusia, lain daripada selawat yang datang daripada Allah ataupun yang datang daripada malaikat. Sebab tu terjemahan salawat ni tuan-tuan, tengok tengok kitab yang kita baca. Kebanyakannya bila sebut salawat, dia terjemahannya salawat dengan makna rahmat dan sejahtera. Tengok, dia terjemah bermula salawat, yakni bermula rahmat dan sejahtera. Turunlah kedua-duanya, rahmat dan sejahtera tu ala sayyidina, di atas penghulu kami. Siapa dia penghulu kami tu? Wa maulana, dan ketua kami, maula kami. Siapa dia maula kami tu? Muhammad. Baik. Jadi kalau terjemah salawat dengan makna rahmat, maka tuan-tuan, itu salawat yang datang daripada Allah. Kalau kita sebut salawat dengan makna rahmat, maka itu salawat yang diterjemah dengan salawat Allah Ta'ala atas Nabi. Apa makna rahmat tu? Rahmat dengan makna kasih sayang Allah tercurah atas Nabi Muhammad. Maknanya bila Allah selawat atas Nabi, maknanya Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan ya, sampai bab ni kan saya cerita pada tuan-tuan sebab itulah ada satu tempat saya cakap macam ni, orang nak terima ke tidak itu saya tak kisah. Saya cakap ni atas jalan saranan ataupun yang ilmu yang saya ambil daripada guru saya, tuan-tuan baik. Allah Ta'ala salawat atas Nabi dengan makna Allah Ta'ala tu mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi. Tengok, bila Allah Ta'ala curahkan kasih sayangnya kepada Nabi, maka naiklah makam Nabi tu, tuan-tuan. Bila Allah selawat, naik lagi makam. Dengan makna malaikat apa dengan makna Allah Ta'ala sangat kasih dengan Nabi Muhammad SAW, dengan makna dinaikkan makamnya. Dan tuan-tuan, Allah jadikan Nabi Muhammad itu kekasihnya, ke tempat Allah mencurahkan kasih sayangnya, tuan-tuan baik. Bila dah Nabi Muhammad tu jadi tempat mencurah kasih sayang daripada Allah, maka tuan-tuan sekalian, apa sahaja yang dicintai oleh Rasulullah, maka itulah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana seorang kekasih ni, dia akan mengasihi apa sahaja yang dikasihi oleh kekasihnya. Itu
yang dalam dunia ni macam tu. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bila dia sayang kepada Nabi, maka dia juga, Allah juga turut menyayangi apa yang dikasihi ataupun apa yang disayangi oleh Nabi. Siapa yang Nabi paling sayang tuan-tuan? Siapakah yang paling Nabi sayang? Siapa? Umat. Jadi tuan-tuan, bila umat Nabi, umat Rasulullah ni adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Sebab itulah Nabi kata, ummati, umat aku ni ummatun marhumah, umat yang dikasihi. Jadi tuan-tuan bila sebut Ustaz Kamil sebut yang ni Ustaz Kamil kan, nanti orang salah faham. Tuan-tuan, selagi mana kita ni bergelar umat Muhammad, tuan-tuan, kita masuk syurga ni peluang besar tak? Besar tak peluang kita masuk syurga? Besar tuan-tuan. Walaupun umat Muhammad tu melakukan dosa besar sekalipun, sebab Nabi ada sebut, dia kata syafaati, bermula pertolongan aku tu ala ummati, di atas umat aku ni. Dia kata, dia buat, dia sambung lagi tu, dia kata ala, di atas umat aku yang mengerjakan dosa besar sekalipun, aku akan tolong dia. Jadi tuan-tuan, sebab itulah jangan sekali-kali kita lucutkan jawatan kita tuan-tuan. Apa jawatan kita? Fahmi? Apa jawatan kita? Fahmi ya. Fahmi sini. Itu siapa? Siapa nama? Makno. Makno. Siapa? Siapa Makno? Umat Nabi Muhammad. Tahulah kan, umat Nabi Muhammad yang paling dikasihi. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita ni umat Muhammad ni, jawatan kita umat Muhammad, jangan lucutkan jawatan kita. Apa jawatan kita tu? Jawatan kita tu ialah jawatan umat Muhammad. Jangan lucut, jangan buat satu perkara maksiat yang Nabi Muhammad tak mengaku umat. Ni bahaya ni. Sebab bila Nabi Muhammad tak mengaku umat, tuan-tuan sekalian, Nabi mana nak ambil kita jadi umat? Nabi mana nak ambil? Kalau umat Muhammad tak nak ambil kita sebagai umat dia, tuan-tuan sekalian, Nabi mana nak ambil kita sebagai umat dia? Tak ada. Kalau dah umat Muhammad tu kena buang tak oleh Rasulullah, Nabi Muhammad tu buang sebagai umat dia, tuan-tuan sekalian, Nabi lain tak ambil dah. Tapi kita untung tuan-tuan. Apa kita untungnya? Nabi Muhammad ni rahmat dia, syafaat dia sangat luas. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena banyak mengingatkan Nabi SAW ni, sebab dia besar jasa daripada kita tuan-tuan. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah pada dia, sampai kita pun dapat apa saja kita dapat tuan-tuan sekalian. Sebab tu kan tuan-tuan, tengok tak cerita Isra' dan Mi'raj tu tuan-tuan kita selalu dengar cerita Isra' Mi'raj kan. Tapi kenapa Nabi Musa, tuan-tuan sekalian, dia sangat peduli sangat dengan umat Muhammad ni? Bila Nabi turun tu, ya Muhammad, apa yang Allah bagi pada engkau dan umat engkau ya Muhammad? Kata Nabi Musa. Nabi Rasulullah jawab apa? 50 waktu semayang. 50 semayang. Nabi Musa kata, ya Muhammad, pergi minta kurang, pergi minta. Kenapa yang dia sibuk? Kenapa Nabi Musa busy body ni? Kenapa ni? Pasal bukan umat dia. Tapi kenapa dia sibuk? Dia takut tuan-tuan, kalau umat Nabi Muhammad tak masuk syurga, ada seorang lagi dalam neraka, umat dia tak boleh jalan hisab. Sebab Nabi kata Allah haramkan syurga itu untuk umat Nabi yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua. Allahu Akbar. Itu kelebihan siapa? Bukan kelebihan kita. Kelebihan siapa? Kelebihan Nabi Muhammad, sampai Allah beri kelebihan kepada umat dia tuan-tuan sekalian. Baik, itu secara ringkas lah tu, kena faham, ambil lah tuan-tuan sekalian. Mana bila sebut Allah selawat, sedangkan cuba tengoknya ayat Qurannya, inna
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ustaz Kamil, yusallu tu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yusallu tu fi'il mudhari'. Kenapa disebut fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' tu makna sentiasa Allah dan para malaikat selawat atas Nabi, tak berhenti-berhenti. Jadi maknanya kasih sayang Allah tu tak berhenti-berhenti atas Nabi Muhammad, tuan-tuan sekalian. Dan sentiasalah Nabi Muhammad tu naik makam, naik makam, naik makam, naik makam, naik makam, sehingga tinggi, tuan-tuan sekalian, makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi tang kita, ya ayyuhallazina amanu sallu, fi'il apa tu? Fi'il amar. Kenapa bila tang kita fi'il amar? Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kenapa fi'il amar? Yusalluna, apa ni? Ya ayyuhallazina amanu sallu, selawatlah oleh kamu. Allah perintah selawatlah. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana, tuan-tuan, ada dua benda besar dalam ni, tuan-tuan. Ikut bahasa Arab tu ada dua benda besar. Satu, Allah perintah. Bila Allah perintah, maka salawat tu jadi ibadat tak? Jadi ibadat. Satu lagi pula, tuan-tuan, yusalluna, sallu ala sallu ni, fi'il amar ni menunjukkan, tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang pada kita. Kenapa? Sebab bila Allah perintah, berarti Allah sayang pada kita tak? Macam kita lah, Ustaz kami ada anak kan, anak tu kita minta pergi mandi, pergi mandi, pergi mandi. Kenapa suruh mandi? Kadang-kadang anak dah besar pun, pergi mandi, pergi mandi. Kenapa? Sebab kita sayang pada anak kita. Satu jadi ibadat, satu lagi Allah menzahirkan dengan perintah dia tu kasih dia kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi, tuan-tuan, itu salawat yang datang daripada Allah dengan makna rahmat, dan salawat yang datang daripada malaikat. Malaikat yang selawat atas Nabi dengan makna apa? Dengan makna istighfar. Maknanya kalau malaikat yang selawat atas Nabi, bermakna malaikat mengucapkan istighfar atas Rasulullah. Istighfar tu adakah maknanya Nabi kita ni berdosa? Tidak. Cumanya apa, tuan-tuan? Ada malaikat ni nak membersihkan, nak menyucikan Nabi kita ni daripada dosa. Padahal Nabi memang tak ada dosa dah. Dibersihkan lagi, disucikan lagi, sehingga tidak ada titik-titik dosa pada Rasulullah. Baik. Kalau selawat yang datang daripada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau selawat datang daripada kita dengan makna apa, tuan-tuan? Dengan makna doa. Sebab itulah kalau kita berselawat, berarti kita sedang berdoa, dan faedah doa tu dapat pada kita, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita selawat, maka kita dapat manfaat selawat. Dengan makna macam mana, tuan-tuan? Dengan makna Allah Ta'ala curahkan kasih sayang dia pula kepada kita yang selawat atas Nabi. Kenapa tu? Kerana Rasulullah bersabda, man salla alayya salatan, barang siapa yang selawat atas aku sekali selawat, nescaya Allah Ta'ala berselawat atas dia 10 kali selawat. Man salla alayya salatan fasallallahu alaihi asyarah. Maka siapa yang selawat atas Nabi sekali, maka Allah Ta'ala selawat atas dia 10. Maknanya Allah bagi 10 kali ganda kasih sayang dia kepada kita. Maknanya bila kita selawat, hari tu kita selawat 100, 1000 rahmat Allah kita dapat, tuan-tuan. Bila kita dapat rahmat Allah, hari tu kita selawat 100 kali,
Bukan selawat tu tuan-tuan, bukan selawat yang panjang-panjang. Cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Selawat pendek macam tu tuan-tuan, 10 kali kita dapat 100 kali rahmat. Bila kita selawat 10 kali hari tu, Allah Ta'ala cucurkan rahmat atas kita tuan-tuan sekalian 100 kali. Jangan bimbanglah. Kalau kita mati pun hari itu, kita mati dalam keadaan diselubungi rahmat Allah Ta'ala. Bila Tuhan dah rahmat, dia ampunkan dosa kita, dinaikkan makam kita, dimasukkan kita ke dalam syurga. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ada hajat banyak-banyak, kalau tuan-tuan ada hajat banyak, selawatlah atas Nabi. InsyaAllah hajat tuan-tuan akan dikabulkan oleh Allah. Baik. Tapi tuan-tuan ya, kalau kita selawat, tolong ada selawat yang kekurangan. Kalau kita selawat macam tu, tengok ya, Allahumma salli ala Muhammad, tak mana kurang? Kata dalam kitab, ulama kata, kalau kita berselawat atas Nabi, jangan dipisahkan di antara solah dengan salam. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, ada salam tak? Tak ada. Bila tak ada salam, setengah ulama kata makruh kalau kita pisahkan di antara solah dengan salam. Kenapa pula Ustaz? Selawat juga? Ya, selawat juga, tapi menyalahi dengan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah sebut dua tak? Allah sebut dua-dua. Tang kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi tang Allah dan malaikat, Allah sebut satu je. Apa dia? Yusalluna ala nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tak ada salam. Allah dan malaikat selawat, tak perlu mengucapkan salam atas Nabi. Tapi kita tuan-tuan, bila kita selawat, maka jangan lupa menyebut solah dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salim. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina. Dua-dua kena sebut. Sama ada yang awal ataupun akhir, tak kira. Jangan diceraikan antara solah dan salam. Kalau kita ceraikan, maka kita telah memakruhkan selawat kita tuan-tuan sekalian. Ini ulama kata ni. Saya ikut ulama kata saja. Baik. Nak azan dulu. Jalan terus. Yelah, kalau setengah jam je ngaji tak sedap, kan? Paling kurang 1 jam. Dulu-dulu sebelum PKP saya sampai 2 jam tuan-tuan sekalian. Tapi 2 jam tak lari. Orang tak lari. Saya tak tahu kenapa tak lari. Tidur pun tidak. Ada tak tidur. Kalau saya baca kitab tak tidur tuan-tuan. Baik. Tengok ya. Jadi jangan pisahkan di antara solah dan salam bila kita selawat. Baik. Jadi salam tu orang terjemah biasanya sejahtera. Selawat makna rahmat dan sejahtera. Sejahtera tu makna apa? Sejahtera Nabi daripada huru-hara kiamat. Maknanya Nabi kita ni tuan-tuan, dia tak kena huru-hara kiamat. Itu makna salam tu. Itu makna sejahtera tu. Selawat, solah tu makna rahmat atau makna istighfar atau makna doa. Kalau salam pula, apa makna dia? Sejahtera. Sejahtera makna apa? Sejahtera tu makna dia tuan-tuan, selamat Nabi kita daripada huru-hara kiamat. Daripada Nabi wafat dalam kubur sampailah ke padang mahsyar, Nabi tak kena huru-hara kiamat. Nabi tak kena soal muka nakir dalam kubur. Nabi tak kena himpitan kubur.
Kalau di padang mahsyar, kalau bangkit kubur tu Nabi berjalan, Nabi tak kena huru-hara panah terik di padang mahsyar, tak kena tuan-tuan sekalian. Yang kena ni manusia-manusia yang lain lah. Baik. Jadi salawat dan salam tu turunlah kedua-duanya ala sayyidina, di atas penghulu kita, wa maulana, dan ketua kita. Siapa dia penghulu kita ni? Siapa dia ketua kita ni? Muhammadin. Muhammad, yang mak dia nama Aminah, yang mak bapak dia nama Abdullah tu. Muhammad Sayyidil Mursalin, penghulu bagi sekalian para rasul. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad ni ialah penghulu bagi segala utusan-utusan Allah, ataupun segala rasul-rasul. Dialah ketuanya tuan-tuan sekalian. Walaupun Nabi kita tu lahirnya paling akhir sekali, ditabal menjadi rasul last sekali, tapi dia adalah penghulu bagi segala rasul alaihimussalatu wassalam. Lagi pula, siapa dia Nabi Muhammad ni? Khatamin Nabiyyin, penyudah bagi segala Nabi. Maknanya dia tu adalah penghabisan Nabi. Selepas dia tak ada siapa-siapa lah Allah lantik jadi Nabi dah tuan-tuan. Tak ada siapa-siapa dah. Sebab tu ittifaq ulama, tuan-tuan sekalian, kalau ada yang mengaku jadi Nabi selepas daripada kerasulan Muhammad, hukumnya kafir mutlaqan. Kafir mutlak. Sebab tu orang yang mengaku jadi Nabi di akhir zaman ni tuan-tuan, hukum dia kafir. Kalau dia nak masuk Islam balik, wajib dia kena mengucap syahadah semula. Dah jadi murtad dah, sebab langgar yang Nabi, yang Allah Ta'ala kata, yang Nabi kata tuan-tuan. Dia kata, ana khataman nabiin, aku ni penyudah bagi segala nabi. Ana khatamur rasul, aku ni penyudah bagi segala rasul. Tiba-tiba ngaku pula jadi nabi pula dah, walaupun nabi Melayu sekalipun. Aku ni nabi bagi umat Melayu. Tu siapa tahu? Kaha tu sekarang dalam penjara ke dah lepas dah? Tak tahulah taubat ke tidak. Baik. Kemudian wa ala alihi. Tengok ya. Selawat dan salam tu turun juga, kena juga ala alihi, di atas keluarganya. Baik tuan-tuan ya. Bila kita bahas keluarga Nabi ni, keluarga Nabi ni terbahagi kepada berapa? Terbahagi kepada dua. Keluarga Nabi terbahagi pada dua. Ini secara umum ni. Nak detail lagi, keluarga tu ada banyak cabang-cabang dia, tapi ini nak bagi umum saja. Keluarga Nabi ni terbahagi kepada dua. Satu, keluarga dalam hubungan darah. Maksudnya keluarga tu anak dia, cucu cicit dia. Itu keluarga yang namanya keluarga dalam hubungan darah keturunan. Satu. Yang kedua, keluarga sini ni keluarga dalam hubungan iman, ataupun keluarga dalam hubungan agama. Keluarga. Baik, di sini tuan-tuan, wa ala alihi, di sini ni keluarga, di sini ni keluarga yang mana? Keluarga hubungan darah ke atau keluarga hubungan iman? Yang mana satu? Tuan-tuan, mana satu ni? Tengok ya. Saya sebut je ni. Pernah tak tuan-tuan selawat bunyi macam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Ada tak? Wa ala ahlihi. Ada tak bunyi macam tu? Ada tak bunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim? Ada tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Yang ada macam mana?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Yang ada itu kan? Kenapa itu yang ada? Kenapa wa ahlihi tak ada? Ahlihi, kenapa tak ada? Inilah tuan-tuan, alamat tanda kata alihi di sini, keluarga dalam hubungan iman. Kenapa tak termasuk keluarga dalam hubungan darah? Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab keluarga di sini ni dengan makna kullu mu'minin walau kana asiyan. Tiap-tiap orang yang beriman, walaupun dia tu ahli maksiat sekalipun, kalau dia ada iman, maka termasuklah dia dalam keluarga Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kalau dalam bab iman ni, kita semua dalam Masjid Al-Khairiyah ni termasuk tak dalam keluarga Nabi? Kalau ada iman, kita beriman tak? Iman kita tak tahu nak suka macam mana. Tapi kita ngaku kita beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, dengan kiamat, dengan qada-qadar, kita beriman. Jadi kita ada iman. Tebal, nipis, kecil, besar, yang itu persoalan lain. Tapi kalau orang tu beriman walaupun dia ahli maksiat, termasuklah dalam keluarga Nabi. Kalau macam tu tuan-tuan, kalau kita selawat, jangan lupa sebut wa ala alihi. Sebab kita doakan kita nak. Sebab tu jangan lupa sebut wa ala alihi tu. Sebut wa ala ali. Kalau kita selawat jangan lupa sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebut macam tu. Itu contohlah. Baik. Kemudian kata dia wasahbihi, dan sahabatnya. Jadi salawat dan sejahtera tu, rahmat dan sejahtera tu kena juga, dapat juga kepada sahabat. Baik. Sahabat ni, kalau kita nak jadi sahabat, ada berapa syarat? Cik mana? Apa yang pertama? Senang ngaji kalau orang cerdiknya, mudah kita ngajar tuan-tuan. Ada berapa? 3. Yang pertama, beriman dengan Rasulullah. Yang kedua, pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang ketiga, hidup di zaman Rasulullah. Inilah 3 syarat nak jadi sahabat. Yang pertama, beriman dengan Rasulullah. Yang kedua, pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika hidupnya. Hidup Nabi tu, dia berjumpa dengan Nabi masa Nabi hidup. Dan yang ketiga ialah syarat nak jadi sahabat ni, hidup di zaman Rasulullah. Itu namanya sahabat. Kalau macam tu kita boleh jadi sahabat tak? Tak boleh. Mana boleh jadi sahabat? Pasal apa? Kita beriman saja dengan dia, tapi pernah jumpa dia? Tak pernah. Hidup zaman dia? Tak. Dia kena 3 sekarat dia. Sebab tu tuan-tuan, Abu Lahab sahabat tak? Abu Lahab, Abu Jahal sahabat tak? Kenapa tak? Sebab syarat pertama dia tak boleh dapat dah. Dia tak beriman dengan Rasulullah. Walaupun dia pernah jumpa dengan Nabi, walaupun dia hidup zaman Rasulullah ni, tapi dia tak beriman. Luput satu syarat. Bila luput satu syarat, terbatallah nama sahabat. Baik. Ni sahabat makam dia lain. Kita ni makam dia lain. Jadi antara kita dengan sahabat ni tuan-tuan, memang kita tak boleh lawan dengan sahabat. Tapi tuan-tuan, satu ketika dulu, masa sahabat berhimpun dekat Nabi, berhimpun keliling Rasulullah, para sahabat ni, tiba-tiba Rasulullah mengalir air mata. Nabi kata macam mana? Aku rindu dengan saudara-saudara aku. Dia kata aku rindu dengan saudara-saudara. Saudara-saudara. Jadi sahabat ni kan, ya Rasulullah, kenapa kau rindu dengan kami? Sedangkan kami berada di hadapanmu sekarang. Kenapa kau rindu pula? Lalu Rasulullah kata apa? Engkau bukan saudara-saudara aku. Kamu sekalian sahabat aku. Tapi kamu semua ada makam yang tertentu untuk kamu. Yang aku rindu ni ialah saudara-saudara aku.
Lalu tuan-tuan, sahabat tanya, kalau kami ni bukan saudaramu ya Rasulullah, siapakah yang kamu rindu ini? Aku rindu saudara aku ialah umat yang akan datang, yang tak pernah tengok aku tapi beriman dengan aku, dan mereka bercita-cita untuk jumpa dengan aku. Agak-agak siapa orang ni tuan-tuan? Kalau kita tuan-tuan rindu dengan Nabi, kita nak beriman dengan dia, kita termasuklah yang Nabi dah rindu kita tuan-tuan. Sebelum kita rindu dengan Nabi, Nabi dah mula rindu dengan Nabi, dulu rindu dengan kita tuan-tuan. Tapi alangkahnya teruknya kita ni tuan-tuan, kalau kita sedikit pun kita tak pernah rindu dengan Nabi. Baik, habis. Ajma'in sekaliannya. Ajma'in itu semua sekali lah. Yang namanya keluarga, yang namanya sahabat, sekalian sekali tuan-tuan sekalian, dapat salah dan salam. Baik, habis mukadimah. Kita masuk tuan-tuan sekalian, permulaan ataupun pembukaan. Ni mulalah kita bicara ilmu tauhid ni tuan-tuan ya. Jadi saya peringat pada tuan-tuan dulu ya. Sebelum saya baca kitab tauhid ni tuan-tuan, saya nak peringatkan tuan-tuan, bukan nak peringat apa dak ni, nak nasihat tuan-tuan dan saya sendiri. Kalau kita mengaji ni tuan-tuan, bila kita ngaji tauhid ni tuan-tuan, kena fokus, kena beri perhatian. Dalam kepala jangan ingat benda lain. Kenapa? Sebab bila kita mengaji tuan-tuan, ada benda yang kita tak pernah dengar. Kalau kita ambil mudah, kita tak dapat ilmu. Lagipun tauhid, cara saya mengajar tuan-tuan, kalau saya baca kitab, bukan saya mengajar, saya tak pandai juga. Kalau saya baca kitab tuan-tuan, saya akan tanya. Saya akan tanya. Jangan lari pula. Duduk, jangan lari. Duduk, jangan lari. Saya akan tanya. Tanya tu bukan tanya nak menguji ke tidak, nak bagi lekat dalam kepala tuan-tuan. Kalau orang yang kena tanya, bila dia jawab tak betul, saya bagi jawapan, dia ingat tak sampai mati? Itulah matlamat saya, bukan nak jatuh air muka dia. Tak, kita sama-sama yang ngaji, kita sama-sama. Jangan ada tinggi rendah, janganlah. Kita sama-sama sekarang ni, kita adalah umat Muhammad yang sama maqam depan kita sedang menadah kitab ni tuan-tuan. Saya sendiri pun bila saya baca, saya ingat-ingat juga ada yang guru-guru saya bagi dulu. Macam tu. Baik. Jadi bila kita masuk mula nak ngaji tauhid ni tuan-tuan, dia kata permulaan. Masuk permulaan tu mukadimah. Sebelum kita ngaji tauhid, kita nak tahu apa dulu? Dia kata mabadi, yakni siri pembukaan ilmu tauhid tu ada 10. Ni ya. Kalau dalam syair tuan-tuan ya, dia sebutnya inna mabadi kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u summa thamara wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukumus syari' rasailun bil ba'di wal ba'du bil ba'di tafa wa man dara al jami'a jaza sarafa. Haza jaza sarafa. Ini yang dalam Arab, tapi yang kita baca ni dalam Melayu ya. Baik. Perkataan mabadi. Apa makna mabadi itu? Dalam bahasa Arab, mabadi itu bahasa Arab, jamak daripada mabdaun. Mabdaun tu satu permulaan. Mabdaun tu satu permulaan. Mabadi itu beberapa permulaan. Asal maknanya punca, mula terbit. Jadi mula datang, macam tu. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Jadi maknanya tiap-tiap ilmu ni ada mabadi dia yang 10. Ada permulaan. Contohnya tuan-tuan, kita nak belajar ilmu apa? Ilmu dunia pun tak apalah. Apa satu ilmu dunia? Fahami apa? Okey, kita nak belajar sains. Mula-mula sebelum kita masuk belajar sains tu, kita kena tahulah nama dia, faedah dia, siapa yang mula-mula buat ilmu sains tu, dan
Apa lagi? Siapa apa ni? Apa fadilat yang kita dapat daripada ilmu sains tu? Apa dia? Nisbah pada ilmu lain, dia tu macam mana? Tu semua dalam tu lah tu. Semua ilmu ada mabadi, semua ilmu ada permulaan. Macam kita nak ngaji fiqh tuan-tuan. Fiqh. Okey, nama fiqh tu apa? Takrif fiqh tu apa? Definisi fiqh tu apa? Sama macam tauhid ni. Kita sebelum kita ngaji tauhid, kita tahu dulu. Okey, apa nama bagi tauhid ni? Oh, nama dia banyak. Tauhid lah, akidah lah, gitu lagi ni lah. Lepas tu, siapa yang buat? Apa faedah kita dapat? Dalam ni dibicarakan tuan-tuan. Baik. Dia kata hari ini, dia kata orang sebut siri pembukaan ataupun anggaran dasar. Jadi maknanya, tuan-tuan, sebelum kita masuk belajar apa ni tauhid ni, kita kena tahu 10 permulaan. 10 permulaan. Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Bukan tauhid saja, bahkan ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu sainsnya, ilmu matematiknya, ilmu kajian hayat sosial kemanusiaannya, ilmu engineernya, ilmu kedoktorannya, semua ni 10 perkara ni lah termasuk dalam ni tuan-tuan sekalian. Baik. Okey, pertama daripada 10 tu, namanya apa nama dia? Ilmu ini, nama ilmu ni iaitu dinamakan juga ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqadil iman. Ilmu apa lagi? Ni sebut sikit je ni. Dia ada, tak silap saya, ada sampai 7. Dan sebut apa? Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidul iman. Ada 2 lagi tuan-tuan. Tapi nama dia itu, tapi bicara dalamnya semua sama je tuan-tuan, sama je. Bila sebut ilmu tauhid, itulah juga ilmu kalam. Bila sebut ilmu kalam, itulah juga ilmu usuluddin. Baik. Kalau kita biasa yang kita terkenal dengan nama ilmu tauhid. Tauhid tu maksud apa? Tauhid tu ialah ilmu bagaimana kita nak mengesakan Allah. Oh, zaman kita ni tuan-tuan ya, banyak orang yang tersalah dalam apa ni ilmu mengesakan Allah ni tuan-tuan, menyebabkan Allah tu tak esa pula dah. Dia belajar punya salahnya ilmu yang dia belajar tu sampai Allah tu jadi tak esa. Itu kita belajar tauhid ni untuk kita betul macam mana kita nak mengesakan Allah, mana kita nak mengatakan Allah tu tunggal, Allah tu maha kuasa, Allah tu maha berkata-kata. Dalam tauhid ada huraiannya tuan-tuan sekalian, ataupun ilmu aqaidil iman, simpulan-simpulan iman. Kenapa? Sebab tuan-tuan sekalian, 2 benda ni, Islam, iman, sama ke lain? Islam, iman, sama ke lain? Sama? Sama? Tak sama. Sebab tu ada orang Islam sahaja tak beriman. Sebab tu tak sama. Sebab tu tuan-tuan, yang kata Islam ni hanya nak diperlakukan di dalam dunia. Kalau di akhirat nanti laku tak lagi Islam? Islam laku lagi tak di akhirat? Tak boleh jawab tak, saya tanya ni. Nanti di akhirat kita bicara Islam ke iman? Kita tak bicara dah Islam tu, kita bicara iman. Sebab tu syurga ni tuan-tuan, nak masuk syurga ni adakah syaratnya Islam? Tak, sebab ada orang Islam yang tak beriman. Sebab itulah sekarang yang kita aqaid iman ni, simpulan iman tu nak bagi betul iman kita bagaimana. Islam tu memanglah bila syahadah semua Islam lah, tapi iman belum. Iman belum tentu. Sebab itulah tuan-tuan, kita ngaji tauhid ni nak membetulkan iman kita. Macam tu. Jaga baik-baik. Sebab tu bila sebut dalam Quran kan, bila sebut syurga tu mesti dia sebut apa? Sebut amanu dan wa amilus solihat. Dia sebut tu. Dia tak sebut Muslim, tak sebut Islam, dia sebut iman. Sebutlah, tengok dalam Quran tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi nama dia ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin,
ilmu sifat, ilmu aqaidil iman, itu semua nama-nama dia. Baik. Yang kedua, tempat ambilnya, tempat ambilan dia. Di mana kita ambil ilmu ni? Mana punca dia? Iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Kalau guru saya, dia tambah satu lagi, akal. Dia tambah satu lagi, Quran, hadis dan akal. Kenapa tuan-tuan? Sebab tanpa akal, boleh tak kita memahamkan Quran dan hadis? Tak boleh. Tanpa hadis dan Quran, akal kita ada panduan tak? Tak ada. Sebab itulah Quran dan hadis berhajat kepada akal manusia, dan akal manusia berhajat kepada Quran dan hadis. Baik. Sebab kalau ada Quran, ada hadis, tapi manusia tak berakal, tak jadi. Ataupun ada akal tapi Quran dan hadis tak ada, tak jadi juga tuan-tuan sekalian. Jadi tempat ambilan dia tu Quran, hadis dan akal. Okey. Yang ketiga, kandungannya. Dengar ya. Apa yang terkandung yang kita nak bicarakan dalam ilmu tauhid ni? Iaitu mengandungi pengetahuan, ilmu dari hal membahaskan, membicarakan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan. Tengok. Jadi tuan-tuan sebut membahaskan ketetapan, benda yang dah tetap. Benda yang sudah pasti pegangan kita macam mana. Sebab tu yang tuan-tuan, yang saya nak sebut satu benda ni tuan-tuan kadang-kadang kan bab pegangan, kita pegang lain, kita cakap lain. Okey, contoh gini Baik, saya bagi contoh. Jadi ambil masa sikit tak apa. Saya bagi contoh tuan-tuan gini Okey, baik. Kita punya pegangan, semua yang berlaku ni tuan-tuan sekalian sudah ditentukan oleh Allah ke tak? Tidak. Dah. Baik. Jahat dan baik, jahat, mencuri, merompak, berzina dan sebagainya tuan-tuan, adakah termasuk dalam ketentuan? Tak ada. Maknanya bukan Tuhan tentukan. Habis tadi nampak tak tuan-tuan, bila sampai bab tu kita jadi macam seolah ada. Tadi pegang lain, tadi pegang kata segala-gala perkara sudah ditentukan oleh Allah sejak azali. Tiba-tiba bila saya tanya, jahat, zina, mencuri, merompak, adakah Tuhan ada tentukan? Tak. Nampak? Tadi segala perkara tadi termasuk jahat dan baik tak? Baik. Lepas tu bila kita sebut dia minum arak, adakah Allah tentukan? Yang lain diam senyap je. Kok mana? Ini yang kita nak bicara ni tuan-tuan ni. Macam mana kita nak susun balik kita punya yang kita pegang dengan yang kita sebut. Nak kita susun balik semula ni tuan-tuan sekalian. Kok tidak? Kalau kita kata tuan-tuan dia yang buat jahat, Allah tak tentukan dia jahat, bermakna pada ketika itu tuan-tuan, terpisah tak kuasa Allah dengan hamba tu? Terpisah ke tidak? Boleh ke kita terpisah dengan Allah? Boleh ke? Kalau tak boleh, kenapa kata macam tadi? Yang kata tuan-tuan sebab itulah bila kita ngaji tauhid, maka kita akan nampak tuan-tuan kita akan nampak macam manakah pegangan kita yang betul, macam mana pegangan etikot kita yang betul. Ni dalam ni akan dibicara, dan kita kena tahu ada firqah, ada kumpulan yang dah sesat, yang keluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu jangan sampai dalam kampung kita ni tuan-tuan ada golongan yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada, susah tuan-tuan, susah kita nak melayan orang macam ni, susah. Pasal minta maaf saya kata susah tu kenapa?
Kalau ada golongan yang keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia akan kacau kita, tuan-tuan. Apa dia kacau? Kita nak tahlil tak boleh, kita nak baca talqin tak boleh, kita nak baca burdah tak boleh, kita nak berzanji tak boleh. Kalau ada dalam kampung orang macam tu, kalau dia seorang sekalipun, teruk kita nak melayan dia. Bid'ah sana, bid'ah sini, Nabi tak buat sana, Nabi tak buat sini. Padahalnya dia sendiri pun banyak buat yang Nabi tak buat. Betul tak? Dia sendiri tak buat yang Nabi buat. Habis yang kita tahlil, oh Nabi tak buat. Yang kau pakai seluar, Nabi buat tak? Nabi pakai seluar panjang, pakai long sleeve tak? Pakai ke tak? Tu dia pakai macam mana? Dia pakai serban tak? Tak. Nabi pakai serban, ada nas. Tu sebab kadang-kadang jadi begini, kita jadi begini, sebab ada golongan macam ni yang dah sesat daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tak apa, nanti kita bersihkan tuan-tuan sekalian macam mana Ahlussunnah wal Jamaah tu. Jadi kita yang terkandung dalam tauhid ni bahas tentang ketetapan, macam mana pegangan kita, kepercayaan kita dengan Tuhan, kepercayaan kita kepada Rasul-Rasul, daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh i'tiqad yang yakin. Sampai kita dapat i'tiqad yang betul-betul yakin, kepercayaan yang putus, yang muktamad, sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ngaji tauhid, maka dunia dan akhirat tuan-tuan sekalian, kita akan lebih kepada akhirat, kita akan lebih tuju kepada akhirat. Walaupun kita buat dunia, walaupun kita buat benda tu dunia, tetapi tuan-tuan, kita boleh dapat pahala daripada dunia yang kita buat. Contohnya tuan-tuan, kalau kita pergi kerja, kalau kita ngaji tauhid, kita pergi kerja ni semata-mata kerana Allah nak tunai tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai bapa. Dapat pahala dah. Tapi kalau pergi kerja saja, Cik Izzuddin, start kereta tu, pergi gitu je, tak ada niat apa-apa, hanya dapat dunia je lah. Sedangkan akhirat tak dapat. Jadi orang ngaji tauhid ni tuan-tuan, dia tuju ke situ. Sebab tu orang ngaji tauhid ni, kalau makin lama ngaji tauhid, makin malas nak ibadat, yang tu saya rasa boleh berhenti ngaji lah. Sebab apa? Sebab tak dapat manfaat. Sebab sepatutnya makin banyak dia ngaji tauhid, makin kuat dengan Allah, makin kuat ibadat, makin kuat dia zikir, makin kuat dia ingat akhirat. Macam tu tuan-tuan. Baik. Kemudian yang keempat, tempat bahasannya, maudhu'nya kepada 4 tempat. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ada satu soalan kat kertas ni tuan-tuan. Apakah beza sedekah dengan infak? Baik. Sedekah tu khusus, infak tu umum. Sedekah tu khusus, infak tu umum. Apa makna dia tuan-tuan? Infak, sedekah termasuk dalam infak. Tapi bila sebut infak, belum tentu sedekah. Bila kita sebut sedekah dengan infak ni tuan-tuan, sedekah tu khusus, infak tadi saya kata apa? Sedekah tu khusus, infak tu umum. Maksudnya sedekah masuk dalam infak. Tapi bila infak tuan-tuan, belum tentu lagi dinamakan sedekah. Macam ni. Okey. Kita nak sedekah, tapi kita tak ada benda, tak ada duit, tak ada apa. Baik, boleh sedekah tak boleh sedekah? Boleh sedekah je mana? Boleh sedekah. Kita tak ada duit ni, kita tak ada duit nak sedekah, tak ada duit ni, kita nak sedekah juga. Boleh sedekah ke tak boleh? Boleh tak? Boleh. Dengan apa? Dengan pahala. Boleh.
Nampak tak? Jadi pahala satu, pahala sedekah. Tapi bila sebut pahala sedekah ni boleh jadi termasuk dalam infak. Sebab infak ni kena ada benda. Kena ada benda. Tapi tak apalah, baju kata sedekah pahala. Boleh jadilah. Baik tuan-tuan ya. Tapi ada tak sedekah yang tak ada benda apa pun? Tak ada benda apa pun, tak ada benda apa tuan-tuan sekalian. Apa dia? At-tabassam sadaqatun. Senyum itu sedekah. Kita senyum kawan kita. Kawan kita tengah gundah gulana ni, kita senyum. Senyum dengan dia, dia pun senang hati. Dapat pahala tak kita? Sebab tu bila kata sedekah, dia khusus yang kita sebut. Tapi kalau infak, dia kena ada benda. Dia kena ada benda tuan-tuan sekalian. Baik, kalau macam tu kan tuan-tuan ya. Jadi maknanya sedekah tu tak kira ada benda ke tak ada benda, masuklah sedekah. Tapi kalau infak tu khusus, dia mesti ada benda tuan-tuan sekalian. Nak infak tanah, nak infak harta, nak infak duit, harta. Tu dia. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi malam ni saya terpaksa sebutlah, walaupun saya malu juga nak sebut dia tuan-tuan ni. Di belakang tu ada tabung memerlukan infak serta sedekah. Ada tabung tuan-tuan sekalian yang memerlukan daripada tuan-tuan untuk sedekah. Macam tu. Baik. Tabung tu dah lama kosong dah tuan-tuan. Jadi memerlukan sedikit bantuan daripada tuan-tuan. Baik. Okey. Ada satu soalan lagi. Apa pengertian tauhid? Okey. Tauhid ni tuan-tuan ya, dalam kitab ni pun ada sebut. Bila sebut tauhid tu, dalam kitab ni sebut. Tapi saya ambil dalam kitab Faridatul Faraid tuan-tuan ya. Nanti saya tengok dalam ni. Tauhid ni kalau sudut bahasa daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Maksudnya wahada maksudnya mengesakan, telah mengesakan seseorang. Jadi maksudnya tauhid ni ialah bagaimanakah kita nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk di dalam tauhid ni juga kita bicarakan apa? Kita bicarakan yang Nabi sebut, yang Nabi buat, yang Nabi arahkan. Termasuk dalam tauhid. Dan bicara tauhid ni luas. Apa dia? Zat Allah Ta'ala tu pada sudut apa? Sudut sifat yang wajib bagi dia, sifat yang mustahil atas dia, dan sifat yang harus bagi dia. Itu makna tauhid. Rasul pun macam tu juga. Jadi insya-Allah jawapan ni tuan-tuan nak menguatkan lagi kita punya mahura yang kita pada akan datang berkenaan dengan ilmu tauhid. Dia belum sampai lagi tu. Tapi insya-Allah saya jawab macam tu. Wallahu alam. Ada lagi? Ada lagi soalan? Tak ada. Insya-Allah kita berhentikan sekarang ni. Kita akan sambung pula pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azima sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasira jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lutuf, ya jamisana, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa lakal fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ahla ya miyassara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli maqif yassir alaina kulli asir fatasiru nasi alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajil al bayan wa tafsir hajatuna kathira anta alim biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika allati la tanam wa kunufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nalqata suqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fi
sihhatan fi jasad wa sa'atan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa 'afwan 'inda hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.